Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anis Sofia binti Abdul Sukari dari unit PM2 akan menceritakan mengenai peranan dan pemikiran Asma Haji Omar dan Abdullah Munsyi dalam memartabatkan bahasa Melayu. Jadi ini merupakan beberapa topik yang akan kita pelajari pada hari ini. Berikut merupakan dua orang tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Yang pertama, Profesor Emeritus Dr. Asma Haji Omar, dan yang kedua, Abdullah bin Abdul Kadir atau dikenali sebagai Abdullah Munsyi. Bagi pengenalan, Asma Haji Omar dan Abdullah Munsyi adalah dua tokoh penting dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Asma Haji Omar seorang ahli linguistik dan pendidik terkenal dengan sumbangannya dalam pengkajian dan pemeliharaan bahasa Melayu. Beliau berusaha memperkenalkan pendekatan yang lebih sistematik dalam pengajaran bahasa serta mendorong penggunaan bahasa Melayu dalam pelbagai bidang termasuk pendidikan dan media. Sementara itu, Abdullah Munsyi, seorang penulis dan sastrawan, berperanan penting dalam pengembangan sastra Melayu terutama melalui karya-karyanya yang menyentuh kehidupan masyarakat dan budaya Melayu. Dengan penulisan yang bermutu, beliau memperkenalkan bahasa Melayu kepada golongan pembaca yang lebih luas, menjadikannya sebagai bahasa yang kaya dan berprestij. Kedua-dua tokoh ini memainkan peranan penting dalam memastikan bahasa Melayu terus berkembang dan diangkat martabatnya di peringkat nasional dan antarabangsa. Baiklah, sekarang saya akan menceritakan mengenai biodata Asma Haji Omar. Nama sebenar beliau adalah Profesor Emeritus Datuk Dr. Asma Haji Omar dan dilahirkan di Jitra, Kedah pada 5 Mac 1948. Beliau merupakan tokoh terkenal dalam bidang perancangan bahasa dan pakar nahu bahasa Melayu. Beliau juga pernah menyandang jawatan Dekan Fakulti Bahasa dan Linguistik dan timbalan naib kaunselor di Universiti Malaya. Beliau merupakan wanita Melayu Malaysia terawal yang memperoleh PhD. Pada tahun 2000, beliau telah dianugerahkan gelaran Doktor Persuratan yakni Dr. Litt daripada Universiti Malaya kerana sumbangan beliau yang begitu besar dalam bidang kesarjanaan ilmu linguistik di Malaysia. Beliau banyak menjalankan penyelidikan tentang bahasa orang asli di Sabah dan Sarawak. Beliau merupakan individu di Malaysia yang paling lama memegang jawatan sebagai profesor. Jawatan sebagai profesor merupakan jawatan yang tertinggi di universiti dan mula dipegang oleh beliau sejak berusia 36 tahun hingga beliau bersara wajib pada usia mencecah 65 tahun. Kemudian, peranan Asma Haji Omar. Beliau telah menghasilkan buku-buku dalam bidang tata bahasa yang dijadikan sebagai rujukan orang ramai pada masa kini. Sumbangan keilmuan Asma Haji Omar dalam bidang bahasa Melayu sememangnya melayakkan beliau untuk dikelar pendeta bahasa Melayu selepas Zakbar. Antara buku yang dihasilkan termasuklah Nahu Melayu Mentakhir pada tahun 1980, Morfologi Sintaksis Bahasa Melayu yakni Malaya, dan Bahasa Indonesia 1968 serta lain-lain lagi. Beliau juga turut menerbitkan buku tentang perkembangan sejarah dan genealogi bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa tertua. Jadi ini merupakan beberapa buku yang diterbitkan oleh Asma Haji Omar. Ini juga merupakan buku-buku yang diterbitkan oleh Asma Haji Omar. Asma Haji Omar turut menerbitkan buku-buku ini. Selain itu, saya akan menceritakan mengenai pemikiran Asma Haji Omar. Yang pertama, pemikiran tentang susu galuh sejarah bahasa Melayu. Menurut Asma Haji Omar 2008, susu galuh serta pemahaman yang menyeluruh tentang bahasa Melayu dapat diperoleh melalui Ensiklopedia Bahasa Melayu. Ensiklopedia ini merangkumi perkembangan bahasa Melayu dari aspek sejarah, variasi, tulisan, ejaan, fonetik, fonologi, nahu, morfologi, sintaksis, ragam bahasa sehinggalah etimologi.
Bahasa Melayu tergolong dalam bahasa rumpun Austronesia yang dibahagikan kepada 4 keluarga iaitu Indonesia, Melanesia, Mikronesia dan Polinesia. Bahasa-bahasa dalam rumpun Indonesia dikenali sebagai bahasa-bahasa Austronesia Barat, manakala 3 rumpun lain itu dikenali sebagai bahasa-bahasa Austronesia Timur atau juga disebut sebagai bahasa Oceania kerana kedudukannya di kawasan lautan. Asmah Haji Omar turut mengemukakan teori penyebaran bahasa Austronesia dengan merujuk beberapa teori sarjana antarabangsa, antaranya teori Kern berdasarkan bukti linguistik dan bukti budaya. Yang kedua, pemikiran tentang bahasa dan alam Melayu. Asmah Haji Omar 1993 meneroka alam pemikiran Melayu dan pengalaman-pengalaman orang Melayu yang terakam dalam bahasanya melalui kajian terhadap bahasa kanak-kanak, terutamanya dalam penggunaan bahasa itu sebagai bahasa pertama dan bahasa orang dewasa. Penelitian mengenai bahasa kanak-kanak itu dilaksanakan secara empiris dan perbincangan berfokuskan kepada pelbagai unit dan fungsi bahasa. Yang ketiga, pemikiran tentang nahu dan tata bahasa. Asmah Haji Omar 1976 dapat mengesan beberapa prinsip fonologi yang melandasi analisis lakbah tentang sistem ejaan bahasa Melayu seperti berikut. Yang pertama, keutamaan capan di atas tulisan yang bermaksud kewujudan bunyi mendahului tulisan. Yang kedua, huruf sebagai lambang bunyi. Yang ketiga, hubungan antara fikiran mekanisme bahasa. Asmah merupakan penulis bahasa Melayu yang menerapkan nahu struktural. Sebagai contoh, melalui bukunya Nahu Melayu Mutakhir 1982 dan Nahu Kemas Kini 2008. Uraian tentang pembentukan kata dan ayat dilakukan menurut pola. Hal ini jelas berbeza dengan acuan nahu tradisional yang mementingkan makna semata-mata. Menurut Asmah, ayat adalah unit tertinggi dalam tata bahasa Melayu. Ayat mestilah dimulakan dengan perbuatan senyap dan juga diakhiri dengan perbuatan senyap. Yang keempat, pemikiran penggunaan bahasa menurut situasi. Asmah Haji Omar 2002 menyatakan pengertian sedia bahasa merujuk kepada pengertian yang mematuhi pedoman-pedoman politik, sosial atau budaya dalam penggunaan bahasa menurut situasi. Setia bahasa tidak bermakna bahawa seseorang itu harus menggunakan satu bahasa sahaja dalam kehidupannya sehari-hari dan menyisihkan bahasa yang lain. Setia bahasa dalam masyarakat berbilang bahasa bermakna menghormati kedudukan sesuatu bahasa sesuai dengan tempat yang diberi kepadanya dalam dasar yang disetujui oleh masyarakat. Asmah mengemukakan pemikirannya mengenai peraturan linguistik adalah peraturan yang memastikan keteraturan sebutan dan nahu dalam penggunaan bahasa. Baiklah, yang kelima, pemikiran tentang wacana. Terdapat 2 jenis wacana. Yang pertama, wacana akademik. Yang kedua, wacana temuduka dan wawancara. Baiklah, mari kita lihat mengenai wacana akademik terlebih dahulu. Menurut pandangan Asmah Haji Omar 2006, wacana akademik merupakan hasil kreatif yang menggabungkan faktor-faktor psikologi, sosio-retorik dalam bahasa. Dengan itu, pembahagian teks secara tradisional yang meletakkan teks akademik dalam golongan penulisan deskriptif tidak begitu tepat. Asmah 2006 memamparkan pemikiran melalui teori-teori di sebalik proses kreatif itu dan memberi panduan penggunaan berbagai-bagai strategi dalam penghasilan wacana akademik yang baik. Pedoman tersebut merupakan satu peringkat peraturan tentang cara mengeja bagi pedoman umum ejaan dan cara membentuk istilah bagi pedoman umum pembentukan istilah. Baiklah, yang kedua, wacana temuduka dan wawancara. Wacana temuduka dan wawancara edisi kedua dapat membantu mereka yang ingin memahirkan diri dalam temuduka dan wawancara. Beliau memperlihatkan wacana temuduka dan wawancara sebagai genre tersendiri kerana terdapat jaringan sosial yang menimbulkan sesuatu wacana itu. Tujuan wacana temuduka dan wawancara dilaksanakan adalah untuk memberi huraian
dan penjelasan tentang wacana yang berlaku dalam temuduga dan wawancara. Berdasarkan bidang wacana, jelaslah membuktikan bahawa Asmah Haji Omar berfikiran jauh bagi memastikan keperluan masyarakat dipenuhi. Kemudian, mari kita telusuri mengenai Abdullah Munshi. Yang pertama, biodata Abdullah Munshi. Nama sebenar beliau ialah Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Tarikh lahir 1976 Masihi bersamaan tahun Hijrah 1211 yang merupakan keturunan Arab dan India. Tempat lahirnya ialah Kampung Masjid atau dikenali sebagai Kampung Pali. Beliau diberi gelaran Munshi pada usia 11 tahun apabila mengajar askar-askar Melayu di Melaka. Beliau juga mengajar askar-askar India dan British bahasa Melayu. Beliau mula bekerja dengan bapanya dengan menolong bapanya menyalin dokumen-dokumen penting. Pada tahun 1815, beliau menggunakan peralatan percetakan di kediaman Paderi Melna untuk membuat huruf, mengaturnya dan mencetak buku serta surat. Abdullah mengikut Raffles ke Singapura dan terus menjadi jurutulis dan jurubahas Raffles. Kemudian, beliau dilantik sebagai jurutulis dan penterjemah ketika Stamford Raffles membuat lawatan ke Melaka. Pada usia 27 tahun, beliau telah mengajar bahasa Melayu kepada Paderi Melna dan C.H. Thompson. Beliau diberi tugas untuk mengumpul bahan sastra Melayu lama untuk Raffles membawa pulang ke England serta mengkaji adat Cina dan masyarakat Jakun. Kemudian, peranan Abdullah Munshi. Beliau dilantik sebagai jurutulis dan penterjemah ketika Stamford Raffles membuat lawatan ke Melaka. Pekerjaan yang dilakukan adalah menyalin hikayat, menulis surat kiriman dan menulis syair. Pada usia 27 tahun, beliau telah mengajar bahasa Melayu kepada Paderi Melna dan C.H. Thompson. Pada tahun 1815, beliau menggunakan peralatan pencetakan di kediaman Paderi Melna untuk membuat huruf, mengaturnya dan mencetak buku serta surat. Abdullah mengikut Raffles ke Singapura dan terus menjadi jurutulis dan jurubahasa Raffles. Beliau diberi tugas untuk mengumpul bahan sastra Melayu lama untuk Rams membawa pulang ke England serta mengkaji adat Cina dan bahasa Jepun dan masyarakat Jepun. Contoh, kitab dan hikayat. Selain itu, pemikiran Munshi Abdullah telah menghasilkan karya pertamanya pada tahun 1830 yang bertajuk Syair Singapura Terbakar. Beliau bukan sekadar memperlihatkan perkembangan bahasa Melayu melalui karya kesusastraan, malahan beliau menyedari betapa pentingnya buku nahu bahasa tersebut. Baginya, nahu sesebuah bahasa bukanlah dapat menyelesaikan 100% masalah bahasa. Hal ini lebih nyata apabila nahu sesuatu bahasa dikaji oleh orang asing yang berbahasa ibundanya, bukan bahasa Melayu, dan tujuan kajian tersebut dibuat bukanlah berdasarkan kajian ilmiah melainkan kerana kepentingan tertentu. Beliau melihat nahu bahasa Melayu yang ditulis oleh orang asing hanyalah pengubahsuaian nahu bahasa mereka sendiri yang cuba dipaksakan ke dalam bahasa Melayu. Baiklah, kita sudah mengetahui mengenai Asmah Haji Omar dan Munshi Abdullah. Sekarang, kita masuk kepada bahagian banding beza peranan. Berikut merupakan persamaan peranan Asmah Haji Omar dan Abdullah Munshi dalam memartabatkan bahasa Melayu. Yang pertama, pemartabatan bahasa Melayu. Memperkuatkan kedudukan bahasa. Abdullah Munshi membantu menampilkan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi yang penting di zaman penjajahan, manakala Asmah Haji Omar berusaha menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu yang relevan dalam konteks global. Keduanya berusaha untuk mengukuhkan kedudukan bahasa Melayu di mata masyarakat tempatan dan luar. Yang kedua, kepentingan budaya dan identiti Melayu. Mempromosikan warisan budaya. Abdullah Munshi melalui karyanya menggambarkan nilai-nilai dan
budaya Melayu, sedangkan Asma Haji Omar menekankan kepelbagaian budaya dan bahasa dalam masyarakat Melayu. Keduanya membantu memelihara dan mempromosikan identiti Melayu melalui penggunaan bahasa. Yang ketiga, penyebaran dan pengajaran bahasa. Kedua-duanya terlibat dalam pendidikan. Abdullah Munshi berfungsi sebagai seorang guru, iaitu Munshi, yang mengajar bahasa Melayu kepada pegawai British, membolehkan mereka memahami dan berkomunikasi dengan masyarakat Melayu. Asma Haji Omar pula terlibat dalam pendidikan tinggi dan penyelidikan linguistik, mengajar dan membimbing pelajar serta peneliti tentang bahasa Melayu. Yang keempat, karya penulisan yang memperkaya bahasa. Kedua-duanya menulis karya berharga. Abdullah Munshi menghasilkan karya-karya sastera yang mencerminkan kehidupan dan budaya masyarakat Melayu seperti Hikayat Abdullah. Asma Haji Omar pula menulis banyak buku dan artikel tentang linguistik dan kajian bahasa Melayu yang mendalam. Karya-karya mereka memperkayakan khazanah sastera dan ilmiah bahasa Melayu. Seterusnya, ini merupakan perbezaan peranan Asma Haji Omar dan Abdullah Munshi dalam memartabatkan bahasa Melayu. Bagi Abdullah Munshi, pemadanan bahasa Melayu. Abdullah Munshi memperkenalkan unsur-unsur baru dalam bahasa Melayu dengan memasukkan kosakata dari bahasa Arab, Inggeris dan bahasa lain. Dia juga membantu mengembangkan bahasa Melayu sebagai bahasa yang mampu menyampaikan maklumat moden seperti ilmu sains dan teknologi. Pengajaran bahasa Melayu. Sebagai seorang guru atau munshi, beliau mengajar bahasa Melayu kepada pegawai British dan ini memperkenalkan mereka kepada bahasa dan budaya Melayu. Penglibatannya dalam mengajar menunjukkan peranan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi antara masyarakat tempatan dengan penjajah. Baiklah, seterusnya Asma Haji Omar, pakar linguistik dan bahasa Melayu. Asma Haji Omar adalah ahli linguistik terkenal yang banyak menyumbang kepada bidang fonologi, sintaksis dan sosiolinguistik dalam bahasa Melayu. Melalui kajian ilmiahnya, beliau telah mengembangkan teori dan metodologi yang memperkukuhkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa yang kompleks dan berstruktur. Pemartabatan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Beliau berperanan dalam membawa bahasa Melayu ke peringkat antarabangsa melalui persidangan dan penerbitan. Asmah juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan ilmiah di Malaysia. Kemudian, mari kita telusuri mengenai banding beza pemikiran. Seterusnya, persamaan pemikiran Asma Haji Omar dan Abdullah Munshi dalam memartabatkan bahasa Melayu. Yang pertama, penyebaran dan pengajaran bahasa. Pendidikan. Kedua-dua tokoh ini memainkan peranan penting dalam pengajaran bahasa Melayu. Abdullah Munshi sebagai seorang guru mengajar bahasa Melayu kepada pegawai British, sementara Asma Haji Omar terlibat dalam pendidikan tinggi dan penyelidikan bahasa di institusi akademik yang membantu membentuk generasi baru yang lebih menghargai dan memahami bahasa Melayu. Yang kedua, karya dan sumbangan ilmiah. Karya penulisan. Abdullah Munshi menghasilkan karya sastera yang memperkenalkan gaya penulisan baru dalam bahasa Melayu, manakala Asma Haji Omar menulis banyak kajian dan buku tentang linguistik bahasa Melayu. Karya-karya mereka membantu memperkayakan khazanah sastera dan ilmiah bahasa Melayu. Yang ketiga, pemartabatan bahasa Melayu.
iaitu memperkukuhkan status bahasa. Kedua-dua tokoh ini berusaha untuk memperkukuhkan kedudukan bahasa Melayu dalam masyarakat. Abdullah Moshi menerapkan penggunaan bahasa Melayu yang lebih formal dan berstruktur dalam karya sastranya, sedangkan Asma Haji Omar melalui penyelidikannya menekankan kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa yang sah dan boleh digunakan dalam pelbagai bidang ilmu. Yang keempat, kepentingan kebudayaan. Kepentingan budaya Melayu. Karya Abdullah Moshi mencerminkan budaya dan nilai masyarakat Melayu pada zaman penjajahan, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan masyarakat Melayu. Begitu juga Asma Haji Omar memperjuangkan pelbagai budaya yang ada dalam bahasa Melayu, termasuk dialek dan variasi yang ada di seluruh Malaysia, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang warisan budaya Melayu. Seterusnya, perbezaan pemikiran Asma Haji Omar dan Abdullah Moshi dalam memartabatkan bahasa Melayu. Yang pertama, konteks sejarah dan sosial. Abdullah Moshi pemikirannya dipengaruhi oleh keperluan untuk memperkenalkan bahasa Melayu kepada masyarakat kolonial dan memamparkan budaya serta keadaan sosial masyarakat Melayu kepada dunia luar, manakala Asma Haji Omar pula lebih memfokuskan kepada aspek akademik dan ilmiah dalam kajian bahasa Melayu. Beliau melihat bahasa Melayu sebagai medium untuk mengekspresikan ilmu dan pengetahuan yang lebih mendalam. Yang kedua, pendekatan terhadap bahasa. Abdullah Moshi memperkenalkan pendekatan penulisan yang lebih naratif dan sastera dengan gaya penulisan yang lebih bebas dan mengandungi unsur budaya. Penekanan beliau pada penceritaan dan penggambaran kehidupan sosial menjadi penting dalam memartabatkan bahasa Melayu sebagai medium ekspresi budaya, manakala Asma Haji Omar pula pendekatan beliau lebih sistematik dan akademik. Dalam akademik, beliau menggunakan kajian linguistik dan sosiolinguistik untuk menganalisis dan memperkukuhkan bahasa Melayu dari segi struktur, fonologi dan sintaksis. Yang ketiga, sumbangan kepada bahasa Melayu. Abdullah Moshi lebih kepada pengembangan sastra dan penulisan kreatif. Beliau membuka jalan untuk penulis lain dalam menggunakan bahasa Melayu secara kreatif dan berani, serta memperlihatkan aspek-aspek kemanusiaan dan masyarakat dalam penulisannya, manakala sumbangan Asma Haji Omar lebih kepada pengembangan ilmu dan penyelidikan dalam bahasa Melayu. Beliau mengukuhkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan akademik melalui penerbitan karya-karya akademik dan penyelidikan. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan pada hari ini, Asma Haji Omar dan Abdullah Moshi memainkan peranan yang signifikan dalam memartabatkan bahasa Melayu melalui pendekatan dan sumbangan yang berbeza-beza. Abdullah Moshi mengangkat bahasa Melayu dalam konteks sastra dan budaya, menggambarkan realiti masyarakat Melayu pada zaman penjajahan melalui karya-karya kreatifnya. Sebaliknya, Asma Haji Omar mengukuhkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan akademik, menerusi kajian linguistik dan sosiolinguistik. Harapan untuk masa depan adalah agar usaha mereka terus dihayati dan diteruskan oleh generasi baru, sehingga bahasa Melayu bukan sahaja dipertahankan tetapi juga diperkaya dan dimartabatkan di peringkat global dalam pelbagai bidang ilmu, budaya dan komunikasi. Jadi ini merupakan beberapa rujukan yang telah saya rujuk sewaktu saya menyelesaikan tugasan ini. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimanfaatkan kepada semua orang. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Assalamualaikum.